Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukri Fahmi bin Zulkafli, DPZ 2020251555. Baiklah, kumpulan kami telah menciptakan satu produk yang diberi nama sebagai Smart Home. Okey, definisi dan latar belakang Smart Home. Produk ini diberi nama sebagai Smart Home. Kami memberikan nama Smart Home kerana produk ini akan menjadi satu peningkatan teknologi bagi sesebuah rumah untuk menjadikan rumah itu lebih canggih. Teknologi ini merupakan pengawalan elektrik yang sistematik, bermaksud penggunaannya lebih teratur dan tidak terlalu serabut serta mudah untuk digunakan. Seterusnya, Smart Home merupakan pengganti bagi Swiss dan PVC-DB box atau dalam kata lain, Swiss utama. Maksudnya, cara penggunaan ataupun kaedah penggunaannya adalah melalui Swiss dan PVC-DB box. Seterusnya, membolehkan pengguna menghidupkan alatan elektrik yang berada di rumah seperti kipas dan lampu tanpa perlu membuka Swiss yang berada di dinding. Contoh lain selain pada rumah ialah pejabat dan sekolah. Dan contoh lain selain alat elektrik seperti kipas dan lampu ialah mesin basuh dan televisyen. Seterusnya, objektif penghasilan produk. Yang pertama, dapat meningkatkan taraf pengetahuan seseorang individu dalam penggunaan teknologi dan menjadi satu inovasi baru bagi generasi yang akan datang. Maksudnya, dalam meniti arus kemodenan ini, setiap orang perlu mempunyai ilmu pengetahuan dalam penggunaan teknologi agar dia tidak ketinggalan dalam menuju kemajuan. Bagi generasi akan datang pula, seseorang itu teknologi yang sedia ada ini akan dilihat oleh generasi tersebut dan mereka akan dapat inspirasi dan dapat menaik taraf dan meningkatkan teknologi tersebut menjadi lebih baik pada masa akan datang. Yang kedua, tidak perlu menyusahkan diri atau orang lain untuk membuka Swiss. Sebagai contoh, kita melihat pada tandas yang itu lampu tidak ditutup dan kita jauh daripada Swiss tersebut, dan dalam masa yang sama kita melihat adik kita berhampiran dengan kita ingin menyuruhnya untuk menutup Swiss itu, tetapi bila fikir balik ia agak menyusahkan adik kita. Jadi dengan menggunakan Smart Home ini kita dapat menutup Swiss tanpa perlu bangun untuk pergi menutupnya. Cara ini tidak akan menyusahkan diri maupun orang lain. Seterusnya, menjimatkan kos perbelanjaan pengguna. Sebagai contoh, ada satu komponen daripada Smart Home rosak. Sebagai contoh, chip wireless Wi-Fi. Dan bila difikirkan, perlu ke untuk menukar terus semua daripada komponen Smart Home? Jawapannya tidak. Smart Home ni mudahnya ia perlu menukar satu komponen saja dan tidak perlu menukar semuanya. Seterusnya, keselamatan lebih terjamin dari segi terkena renjatan elektrik. Seterusnya, dapat mengelakkan pembaziran elektrik seperti lupa untuk menutup Swiss. Menjimatkan masa kerana tidak perlu berjalan jauh untuk membuka Swiss, dan akhir sekali meringankan beban orang kurang upaya dan orang tua. Orang kurang upaya ni kami khususkan kepada orang yang tidak boleh berjalan, maksudnya macam tidak mempunyai kaki lah, dan orang tua yang uzur, yang mempunyai sakit, yang tidak mampu berdiri dengan sendiri. Okey, sekian saja daripada saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azim bin Ismail, DPZ 2020248883. Hari ini saya akan menerangkan tentang kaedah penghasilan idea.
Kami menggunakan 4 kaedah penghasilan idea iaitu pemerhatian, pengeraman, pencambahan minda dan perkembangan. Pemerhatian adalah idea ini tercetus apabila Azim meminta kami membuka suis lampu walaupun suis itu lebih dekat dengan keberadaan Azim. Kami mengambil inisiatif untuk mencipta satu alat yang boleh membuka suis dari jarak jauh. Yang kedua ialah pengeraman. Semasa proses ini, kumpulan kami telah kembali ke bilik masing-masing dan akan berjumpa semula pada waktu malam untuk memberikan idea masing-masing bagi menyelesaikan masalah Azim. Yang ketiga, pencambahan minda. Ketika ini, bermacam-macam pendapat dan idea telah dilontarkan. Pada fasa ini, kami menerima semua idea yang diberikan. Antara idea-idea yang tercetus ialah mencipta alat yang boleh merenggang jauh seperti sarung tangan yang boleh merenggang, tetapi alat itu terhad atau terbatas dari segi kejauhan jarak. Jadi kami tetap menerima idea tersebut dan membuat penambahbaikan. Yang keempat iaitu perkembangan. Jadi kami mengambil inisiatif yang lebih efektif dari idea yang diberikan, iaitu dengan menghasilkan produk yang dapat mengawal suis tanpa perlu menyentuhnya. Maka terhasillah smart home ini, yang mana boleh kami mengawal buka tutup suis dengan menggunakan telefon dan tidak perlu menyentuh suis tersebut. Seterusnya ialah cara produk kami berfungsi. Elektrik akan disalurkan ke smart home. Apabila elektrik sampai ke smart home, ia akan mengaktifkan motherboard dan rangkaian Wi-Fi. Seterusnya, motherboard akan salurkan elektrik tersebut ke bahagian-bahagian tertentu bagi mengawal pergerakan elektrik ke 4 channel berlainan. Seterusnya, motherboard akan dikawal menggunakan telefon dengan diakses ke rangkaian Wi-Fi. Wi-Fi boleh disambung dengan menggunakan aplikasi smart home kerana motherboard yang digunakan mempunyai chip wireless khas Wi-Fi tersendiri. Dengan menggunakan telefon, kita boleh mengawal dengan buka tutup saluran elektrik yang melalui motherboard, menyambungkan wayar di channel dan disambungkan dengan alatan elektrik. Okey, baik. Ini adalah gambaran cara produk kami berfungsi dari segi lakaran. Yang pertama, punca elektrik disambungkan ke penyambung elektrik dan input. Kemudian penyambung elektrik akan menyalurkan elektrik ke chip wireless Wi-Fi bagi menghidupkan rangkaian Wi-Fi. Input pula akan menyalurkan elektrik ke agihan elektrik. Okey, di sini elektrik akan dibahagikan ke 4 channel yang berlainan. Setiap channel akan disambungkan dengan alatan-alatan elektrik. Setelah telefon disambungkan dengan rangkaian Wi-Fi smart home, kita boleh mengawal buka tutup 4 channel dengan menggunakan telefon pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam bin Sufian. Nama metrik saya di PZ2020256110. Okay, seterusnya saya akan menerangkan manfaat produk. Manfaat produk kami yang pertama, memudahkan dan mempercepatkan urusan orang lain, khususnya golongan OKU dan warga emas. Jadi golongan yang tidak mampu bergerak, seperti warga emas yang sentiasa berada di kursi roda dan sebagainya. Yang kedua, pengguna atau ketua keluarga yang mengawal smart home ini tersebut dapat mengawal elektrik di rumah mereka dengan lebih teratur dan cepat. Dan apabila kita nak tidur, masa kita tidur mungkin ada sikit kita tak tutup lampu ke, tak tutup kipas ke, kira ketua keluarga yang ni macam ayah kita boleh tutup switch tu dengan gunakan apa smart home ni je, yang aplikasi dia tu. Okay, yang ketiga, menjadikan satu inovasi yang akan memudahkan generasi pada masa depan. Okay, produk ni kami buat boleh memudahkan generasi yang akan datang nanti. Okay, yang keempat, keselamatan keluarga lebih terjamin dan tidak akan berlaku risiko kecederaan. Okey, produk ni kami boleh keselamatan boleh terjamin daripada risiko kecederaan, sebab bila tangan kita basah,
bila tersentuh swish mungkin akan kena jatuh elektrik. Jadinya dengan alat ini kami boleh mengakses elektrik ni pada keadaan jauh. Okay, yang kelima, boleh digunakan di sekolah, hospital, bangunan yang baru dibina dan lain-lain lagi. Yang keenam, smart home ini merupakan aset yang akan meningkatkan ekonomi negara ini. Jadi smart home ni mungkin akan memudahkan lagi orang di luar sana dan memantapkan lagi sistem ekonomi negara. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada maklumat lengkap produk. Pertama, bahan yang kami gunakan untuk membuat produk ni di kotak besar, wire, lampu, motherboard wireless, kipas kecil, gunting, kertas warna dan pen berwarna. Kami menggunakan semua ni untuk menyiapkan produk kami. Yang kedua, harga yang kami letakkan pada produk ini, harga dia RM40 bagi 4 channel tu. Setiap satu channel yang kita nak tambah ke motherboard tu bernilai RM3. Jadinya kalau siapa-siapa yang nak tambah channel tu ke dalam motherboard tu, kalau dia nak beli 5 channel, harganya hanya RM43. Okay, untuk yang pada yang produk ni, golongan yang kami sasarkan kepada orang yang punya rumah, sekolah, bangunan baru, orang kurang upaya dan warga emas. Okey, kemudian kita akan masuk pada penampilan produk kami. Okey, pertama, saiz produk. Saiz produk kami dalam ukuran 15 cm panjang, 5 cm lebar, 10 cm tinggi. Yang nampak yang bulat atas tu untuk lubang dia untuk menyambungkan wire ke alatan elektrik kita. Dia 1.5 cm dia lubang. Sebelah dia tu ini motherboard wireless. Yang pertama, yang warna hitam tu chip wireless. Ukuran dia 4 cm, darab 3 cm. Yang warna orange tu agihan sistem agihan elektrik. Dia berada di tengah-tengah, di tepi, bukan berada tengah, di tepi motherboard dalam motherboard. Yang ketiga, input 10, 20 atau 30 volt kami guna. Kalau kami pakai tinggi sangat lagi, mungkin akan mengibatkan produk kami meletup pula. Dia saiz dia 2 cm, darab 1 cm. Yang keempat, penyambung kami yang berwarna kelabu tu berukuran 1 cm. Yang warna biru tu pula, yang petak-petak tu, itulah channel yang saya terangkan sebentar tadi. Ukuran dia 3 cm, darab 3 cm. Okey, yang motherboard ni berukuran 12 cm, panjang, lebar dah 8 cm. Bukan lebar, tinggi dah 8 cm. Okey, yang ni untuk saiz produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari bin Hussein di PZ 202025612. Okey, di sini saya akan menerangkan mengenai lakaran produk. Lakaran produk kami terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu pandangan hadapan, pandangan atas, pandangan sisi dan pandangan bawah. Okey. Yang pertama, bahagian pandangan hadapan. Okey.
pandangan hadapan dia menyaksikan ataupun menunjukkan keseluruhan projek kami. Okey, yang mana yang pertama adalah bekas smart home yang berbentuk segi empat, berbentuk cube yang line berwarna hitam. Okey, seterusnya channel berbentuk segi empat dan berwarna biru. Seterusnya lubang penyambung berbentuk bulat. Ini akan memudahkan proses penyambungan di antara channel dengan alatan elektrik yang lain. Okey, seterusnya agihan elektrik yang berwarna oranye, dan seterusnya input 10, 20 dan 30 volt iaitu berwarna biru muda. Seterusnya penyambung elektrik yang berwarna kelabu dan akhir sekali yang berbentuk segi empat adalah chip wireless yang berwarna hitam. Okey, seterusnya kita pergi ke pandangan atas. Pandangan atas menyaksikan ataupun menunjukkan channel dan lubang penyambung wayar. Dekat sini lubang penyambung wayar ni adalah bagi kita untuk menyambung wayar di antara alatan elektrik dengan channel. Okey. Seterusnya pandangan sisi yang memperlihatkan channel, agihan elektrik dan chip wireless. Akhir sekali pandangan bawah iaitu memperlihatkan channel, chip wireless, penyambung elektrik, agihan elektrik dan input 10, 20 dan 30 voltan. Baiklah, saya akan meneruskan dengan gambaran produk. Ini merupakan gambaran produk yang kami ingin hasilkan tetapi terhalang akibat pandemik COVID-19 yang masih aktif. Okay, kami tidak dapat membeli barang-barang untuk menghasilkan produk ini. Oleh sebab itu, kami hanya menggunakan lakaran untuk menggambarkan produk ini. Kami menggunakan konsep rumah anak patung. Rumah anak patung ini dibuat daripada kotak. Antara perkara-perkara yang dibuat daripada kotak adalah rumah, seperti bumbung, dinding rumah, tiang elektrik dan wayar. Okey. Seterusnya barang perabotnya pula kami menggunakan kertas warna yang telah dilukis bentuk barang-barang tersebut. Seperti barang-barang yang dilukis adalah sofa, TV, pasu bunga, katil, meja dan tingkap. Okey. Seterusnya kotak yang berwarna biru di bahagian kanan rumah adalah smart home. Elektrik yang dari tiang elektrik akan disalurkan ke smart home dan smart home akan menyalurkan elektrik pada alatan elektrik yang lain seperti lampu dan kipas. Okey. Di bahagian kanan pula yang saya telah bulatkan iaitu adalah smart home lah. Okey. Dan gambar rajah di sebelah kanan ini pula merupakan gambaran smart home yang telah siap dipasang. Seterusnya adalah garis panduan penggunaan produk. Okey, setelah kita selesai memasang smart home di rumah kita, langkah seterusnya adalah kita perlu memuat turun aplikasi yang telah kami ciptakan iaitu smart home. Okey, aplikasi smart home boleh di-download di App Store atau di Google Play Store. Okey, seterusnya setelah kita selesai download ataupun memuat turun aplikasi tersebut, okey, kita akan membuka app tersebut dan akan dibawa ke bahagian hadapan, iaitu untuk menyambung smart home dengan aplikasi ini pengguna hanya perlu menekan add device di muka hadapan. Okey, di bahagian hadapan apps ini. Okey, setelah kita tekan add device, pengguna akan dibawa ke ketetapan Wi-Fi untuk menyambung dengan Wi-Fi smart home. Okey, setelah kita selesai sambungkan dengan Wi-Fi smart home, barulah pengguna boleh mengawal smart home dengan menggunakan telefon. Tetapi ada langkah seterusnya yang perlu dilakukan oleh pengguna, iaitu pengguna akan pergi semula ke aplikasi tersebut dan perlu menekan butang menu yang mana terdapat profile, control center, password Wi-Fi dan setting. Dekat profile, pengguna boleh meletakkan nama beliau dan identiti beliau.
Okey, seterusnya control center yang saya akan jelaskan sebentar lagi. Dan seterusnya password Wi-Fi yang mana pengguna boleh meletakkan ataupun menetapkan password bagi mengelakkan daripada smart home rumah beliau diganggu oleh orang-orang lain. Okey, dan akhir sekali setting. Okey, seterusnya saya akan menerangkan control center, iaitu di control center pengguna boleh menekan tombol edit untuk mengubah sesuai channel-channel bagi setiap alatan elektrik yang bersambung dengan smart home. Okey, smart home tadi yang alatan elektrik yang bersambung dengan smart home tadi, dekat sini kita kena setkan channel dia. Contohnya yang saya berikan kat sini adalah apabila kita tekan butang edit tu, dia akan naik set channel. Okey, contoh dekat sini living room. Dekat living room ataupun ruang tamu ada kipas. Okey, kipas tu tadi kita setkan dekat channel nombor 3. Jadi dekat set channel ni kita perlu tekan set channel dan letakkan channel nombor berapa. Contoh tadi saya katakan nombor 3. Jadi kita kena setkan kipas itu kepada channel nombor 3. Okey. Begitulah dengan lampu satu, kita letakkan wire dia di channel 1. Jadi kita kena tekan channel 1. Dan seterusnya lah begitu. Dan akhir sekali setelah selesai pengubahsuaian, pengguna boleh mengawal buka tutup switch dengan menggunakan telefon sahaja. Okey, setelah kita selesai edit tadi tu, okey, kita tekan semula butang edit tu, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi on dan off. Okey, dekat sini pengguna boleh menggunakan smart home dengan sebaik mungkin lah, iaitu hanya perlu menekan on dan off sahaja. Okey, sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.